Betul ke boleh lepas kalau kita salahkan admin gunakan akaun media sosial peribadi kita? Assalamualaikum guys, welcome back. Nampaknya makin suram isu berkenaan IG story Nur Kartini, ibu kepada selebriti dan juga usahawan terkenal di Lofa yang dikatakan memuat naik satu IG story yang kurang beradab terhadap Sultan. Untuk kali ini, kita bukan nak salahkan ataupun kita nak menuding jari kepada sesiapa pasal kes ni. Cumanya kita nak belajar beberapa perkara pasal isu ni yang mungkin boleh jadi rujukan yang sebenar untuk korang. Mengulas pasal isu ni, seorang peguam iaitu Puan Nur Zabita berkongsi pandangan beliau dari sudut undang-undang. Adakah dengan hanya memaklumkan kepada pihak berkuasa yang posting dekat dalam media sosial milik kita dilakukan oleh orang lain akan menyelamatkan diri kita daripada dikenakan sebarang tindakan? Spoiler alert, no. Memang panjang apa yang ditulis oleh Puan Nur Zabita, tapi aku akan bacakan isi yang penting saja dan kalau kata korang minat, aku akan share posting ni dekat community tab, Facebook page @Donivia dan Facebook group Donivia Channel. Boys, let's get to it. Jika ada admin, pasangan atau kekasih yang dikatakan menggunakan akaun media sosial kita untuk membuat kenyataan berbau jenayah ataupun salah di sisi undang-undang, siapa yang salah? Sama ada kita pemilik akaun ataupun orang yang menulis. Tulisan ini merujuk kepada situasi semalam terdapat satu muat naik dari akaun Instagram Datin Nur Kartini yang mempertikaikan titah Sultan Johor. Jadi, andai kata situasi ini berlaku kepada kita, jika ada bekas kekasih, bekas pasangan, rival di tempat kerja yang tiba-tiba menggunakan komputer kita di tempat kerja dan memuat naik sesuatu yang menghina negara, agama atau bangsa menggunakan akaun media sosial kita untuk mengenakan kita. Kadang-kadang kita ni mungkin auto save semua password dalam komputer. Bagaimana? Siapa yang salah? Secara tegasnya, akaun kita, milik kita, liability kita dan ianya merupakan tanggungjawab kita. Oleh itu, beban kesalahannya pada kita. Itu adalah presumption atau anggapan dalam situasi begini. Tetap kita salah sebagai penama, melainkan sekiranya kita dapat membuktikan sebaliknya. Undang-undang berkaitan penama dan pemilik ini jelas. Kita lihat dari sudut pandangan situasi undang-undang lain. Dari sudut jenayah, contohnya, kita ada pemilik kenderaan. Kita jualkan kenderaan kepada kedai terpakai. Kita serahkan kereta dan kita tak ambil tahu status penjualan kerana kita pun dah ada kereta brand new. Tiba-tiba ada laporan polis kereta kita digunakan dalam kes rompakan bersenjata dan semua penyerayah berjaya melarikan diri. Kita memang tak tahu menahu. Ikut semiakan polis, nama kenderaan masih belum ditukar dan atas nama kita. Memandangkan kita penama yang bakal ditahan reman dan disiasat itu kita. Yang perlu menjawab soalan, kita. Melainkan kita sertakan segala surat penyerahan kenderaan dan bukti-bukti. Tetaplah juga kita yang menghadap proses siasatan dan juga ditahan. Secara asasnya dalam undang-undang, penama kepada akaun media sosial yang akan bertanggungjawab. Akaun kita dan semua orang tahu itu akaun kita. Sebarang tulisan dianggap sebagai tulisan kita. Di mahkamah kalau guna pembelaan, saya hanyalah penama dalam kes beli kereta, buat pinjaman bagi bekas kekasih, bekas tunang, bekas pasangan dan saya langsung tak merasa walau sesen pun hutang. Ini semua tidak laku kerana atas perjanjian yang ditandatangani itu kamu, bukan pihak lain. Penama. Bukan isu tidak adil, tapi isunya siapa suruh beri nama. Siapa suruh tanda tangan perjanjian yang mengikat bayar hutang? Bank ada bukti terhadap penama, duit pinjaman dimasukkan dalam akaun penama. Jadi berbalik kepada isu Datin Kartini ni, secara jelasnya dia adalah penama dan akaun adalah miliknya, maka secara asasnya atau anggapannya dia bertanggungjawab. Saya selit sedikit nasihat kepada pemilik perniagaan yang mempunyai akaun media sosial yang dijaga oleh admin. Pastikan setiap admin yang menguruskan akaun media sosial menandatangani perjanjian non-disclosure agreement bagi tujuan kerahsiaan. Jika dibuatnya, orang yang kita berikan hendak kenakan kita menulis menghina agama, menghina sultan dan memuat naik gambar lucah, tunjuk bebet ke apa kan, memang anda boleh minta pihak berkuasa blok, tapi akan ambil masa. Hendak rosakkan akaun orang beberapa minit je dah cukup. Kita boleh beri pembelaan dan alasan. Kita juga mungkin boleh di mahkamah dengan mengemukakan hujah dan bukti, tetapi belum tentu boleh menang di court of public opinion. Maksudnya dengan netizen lah contohnya. Hidup dengan kebencian dan makian orang ni berat, hati tak tenang. Kesimpulannya, jika kita pemilik atau penama, kita bertanggungjawab. Jadi, berhati-hatilah dalam segala situasi yang saya sebutkan di atas. Macam aku dulu, aku dah cakap dekat korang yang aku pernah handle beberapa akaun media sosial milik syarikat
meja David Teo, dan setiap daripada media sosial yang aku handle ataupun staff aku handle, kami akan sediakan surat yang mana dekat dalam situ kami sediakan juga butiran dan juga guideline. Akulah yang karang segala guideline pelbagai, privacy detail dan sebagainya. Dekat situ akan diceritakan secara jelas job scope masing-masing. Tapi macam mana pun password untuk setiap media sosial ni aku yang key in dan bukan simply bagi kepada staff aku. Kalau jadi apa-apa, sekurang-kurangnya kita ada hitam putih pasal apa yang berlaku. Dalam kes Nur Kartini ni, aku tak pasti kalau kata ada hitam putih macam yang aku sediakan tu. Tapi untuk korang, at least sekarang ni korang tahu. Kalau kata korang nak hand over akaun media sosial syarikat ataupun apa saja, pastikan ada hitam putih. Kecuali kalau kata korang hire kami hitam ataupun pak sanggup yang masuk kerja pada hari korang buat hal tu. Contohnya lah. Tapi aku rasa benda tu common sense, especially kalau kata korang punya syarikat ataupun korang punya career korang memang besar, memang makan ratus ribu ataupun juta-juta, ataupun at least korang berada dekat dalam dunia ataupun bidang bisnes pun, benda ni common sense. Hitam putih ni memang kena ada. Kita tak ada nak main sentimen, kami percaya hang, hang percaya kami, kita buat kerja lillahi ta'ala. Tak ada. Apa-apa yang hampa nak buat pun hampa kena ada hitam putih. Faham? Apapun, dalam seminggu ni je, sekurang-kurangnya ada 3 isu yang berkaitan dengan kurangnya adab terhadap pemerintah yang jadi viral. Aku tak tahu kalau kata benda ni dah jadi macam makanan ruji bagi masyarakat kita ataupun macam mana. Buat masa sekarang ni, memang macam tak ramai. Tapi kalau kata kita tak bendung, aku takut tak lama lagi makin ramai yang tak pedulikan undang-undang dan buat hal sendiri. Semoga kita dijauhkan daripada perkara macam ni. Amin. Dan akhir kata pepantun, kalau dah kaki sembang, sampai kambing boleh terbang. Tuding jari memang senang. Tak takut kifarah datang? Kalau kata korang suka, dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe, okay? So, thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.